Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warga Dewan yang dirahmati Allah sekalian, bersyukur kita terhadap Allah SWT kerana dengan izin dan limpah kurnianya dapat kita berkumpul bersama-sama dalam majlis forum pada kali ini. Bersama saya Elisha Insyirah binti Mama Azhar selaku moderator pada hari ini. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, sebelum kita terus ke agenda kita pada hari ini, izinkan saya memperkenalkan terlebih dahulu para panel kita yang hebat yang sudi meluangkan masa pada hari ini berkongsi pemahaman dan ilmu yang bermanfaat kepada kita semua. Panel pertama adalah Puan Umi Aisyah binti Luq Elias Luz selaku Timbalan Dekan Fakulti Kontemporari Islam UNIZA. Panel kedua adalah Puan Nur Hazira binti Nur Azhar selaku Penolong Pegawai Hal Ehwal Islam Kanan Unit Dakwah dan Tarbiyah Jabatan Agama Islam Selangor. Dan yang terakhir sekali adalah panel ketiga iaitu Puan Nur Malianah binti Mahat selaku Ketua Biro Dakwah Angkatan Belia Islam Malaysia ataupun ABIM. Hadirin sekalian, kita sedia maklum bahawa dewasa ini masalah isu berkaitan dengan faham agama agak hangat diperkatakan oleh masyarakat dunia. Ini juga boleh dikatakan berada pada tahap yang amat membimbangkan semua pihak. Justru itu masalah ini perlu dilihat dalam skop yang lebih besar jika ingin diselesaikan sesuai dengan tajuk forum kita pada hari ini iaitu cabaran Islam liberal kepada umat Islam. Oleh itu, soalan pertama saya tujukan kepada panel pertama kita iaitu Puan Umi. Bolehkah Puan jelaskan mengenai apakah Islam liberal ini dengan lebih terperinci? Terima kasih anak dan moderator atas soalan yang diberikan. Secara lebih terperinci, golongan Islam liberal adalah golongan yang menyelesaikan sesuatu permasalahan dengan menggunakan akal fikiran yang tersendiri. Golongan ini lebih mementingkan kepada kebebasan seseorang dalam menentukan sesuatu keputusan. Namun begitu, kefahaman yang dibawa ini telah menimbulkan sesuatu kekeliruan atau salah faham untuk menafikan permasalahan dalam masyarakat. Liberal juga merupakan sesuatu yang bersifat bebas dan terbuka. Dalam konteks ini, aliran ini merupakan serangan pemikiran dan kebudayaan di mana bentuk-bentuk serangan ini secara tidak langsung telah dilakukan bagi meruntuhkan pegangan agama masyarakat Islam serta boleh memberi kesan kepada keruntuhan Islam. Jadi, apakah yang diperjuangkan oleh Islam liberal ini? Di Malaysia, golongan Islam liberal ini telah mula memperjuangkan pelbagai isu. Ia bertujuan untuk menyebarkan idea liberalisme secara lebih meluas. Antara agenda golongan ini ialah mereka ingin memperjuangkan fahaman pluralisme agama dengan menyamatarakan semua agama. Kedudukan agama Islam ini dapat dihapuskan. Secara tidak langsung, kedudukan agama Islam di Malaysia ini dapat direndahkan sehingga boleh memudahkan kepada gejala murtad. Perkara ini telah dibuktikan dan ia selari dengan salah satu tuntutan Suruhanjaya antara agama iaitu Interfaith Commission supaya ia membenarkan orang Islam untuk murtad tanpa dikenakan apa-apa halangan atau tindakan. Perkara begitu adalah perkara yang begitu berbahayalah kepada masyarakat Islam. Selain itu, golongan Islam liberal juga berusaha untuk menghapuskan kedaulatan agama Islam sama ada secara langsung atau tidak langsung. Tujuan mereka adalah untuk menjadikan Malaysia sebagai negara sekular yang berbasiskan kepada demokrasi liberal yang tidak terikat dengan agama Islam. Dengan sebab inilah mereka turut menentang pemerkasaan terhadap mahkamah syariah dan undang-undang syariah. Mereka juga berhasrat untuk menghapuskan institusi-institusi agama Islam di Malaysia. Jadi perkara sebegini tidak patut berlaku dalam negara masyarakat Islam. Kita harus bekerjasama dan mesti membanteras golongan fikiran liberalisme ini supaya mereka tidak dapat mempengaruhi orang lain. Terima kasih kepada panel pertama kita. Kita dapat lihat apa yang disampaikan oleh Puan Umi bahawa liberal ini menginginkan status kebebasan dan bersifat terbuka. Isu ini juga telah wujud di Malaysia di mana golongan pemikiran sebegini mahu menyebarkan fahaman sekular mereka dan pada akhirnya ianya dapat mengancam kedudukan agama Islam sendiri. Seterusnya, kita beralih kepada panel kedua iaitu Puan Nur Hazira. Mungkin Puan boleh kongsikan kepada kita
berkenaan apakah ciri-ciri Islam liberal ini. Terima kasih diucapkan kepada moderator kita yang dihormati Timbalan Dekan Fakulti Kontemporari Islam UNIZA, Ketua Biro Dakwah Angkatan Belia Islam Malaysia ABIM, serta para hadirin yang turut hadir menyertai live kami pada hari ini. Baiklah, soalan yang diajukan kepada saya, apakah ciri-ciri pemikiran Islam liberal ini sebenarnya? Baiklah, sebelum kita pergi lebih jauh, saya nak ambil sedikit jawapan daripada panel pertama kita. Yang mana panel pertama tadi ada menyebut bahawa golongan liberalism adalah golongan yang menyelesaikan masalah dengan menggunakan akal fikiran mereka. Jadi kalau kita tengok kepada perkataan liberal itu sendiri, perkataan liberal bermaksud bebas ataupun bukan hamba. Perkataan ini datangnya daripada perkataan Latin. Liberalism adalah falsafah yang meletakkan kebebasan individu sebagai perkara yang paling utama menurut nilai politik. Faktor munculnya pemikiran Islam liberal adalah disebabkan segelintir individu yang mempengaruhi dengan pandangan dan cara hidup barat dan peradabannya yang banyak menguasai dan mendominasi pelbagai bidang dan cabang ilmu dewasa ini. Antara ciri-ciri pemikiran Islam liberal ialah yang pertama bersifat sekularisme. Jadi seperti mana yang kita tahu, sekularisme adalah satu konsep pemahaman yang memisahkan antara dunia dan juga agama. Jadi pemikiran ini jelas mempengaruhi oleh gagasan pemikiran sekular sehingga melontar pandangan bahawa agama Islam hanyalah sebagai tuntutan pelaksanaan ibadah sahaja, bukan untuk mengurus dan mentadbir dunia ini. Bahkan mereka mendokong doktrin untuk memisahkan urusan keagamaan dari kehidupan manusia, bahkan percaya dan yakin bahawa kebebasan dalam bertindak adalah satu perkara asasi bagi setiap manusia yang tidak boleh diganggu-gugat. Yang kedua, pemikiran Islam liberal adalah penolakan terhadap perundangan Islam. Mereka lantang menimbulkan polemik idea yang sangat janggal dan menimbulkan kalau Allah tu Maha Adil, mengapakah ada undang-undang dan polisi dibuat atas nama Islam tetapi mencetuskan keadilan. Mereka yang berfikiran Islam liberal lantang mengkritik pelaksanaan hukum syariat dengan pelbagai hujah, senada dengan pandangan orientalis yang menganggap hukuman tersebut zalim dan tidak selari dengan peradaban mereka. Yang ketiga, penolakan terhadap autoriti keagamaan. Pemikiran Islam liberal membahagikan wahyu kepada dua, iaitu wahyu bertulis dan juga wahyu tidak bertulis. Wahyu bertulis adalah Al-Quran. Wahyu tidak bertulis adalah akal fikiran manusia. Pemikiran Islam liberal tidak lagi mahu terikat dengan pandangan-pandangan ulama silam agar diselarikan dengan keadaan semasa. Mereka beranggapan bahawa ilmu-ilmu Islam seperti usul tafsir, usul fiqh, usul hadis, al-jarh wal ta'dil dan sebagainya yang selama ini merupakan sesuatu yang beku di dalam disiplin ilmu-ilmu Islam. Mereka melontarkan pandangan bahawa para mujtahid tidak sunyi daripada pelbagai kecacatan dan kesalahan. Oleh itu, pemikiran aliran Islam liberal tidak langsung menghormati ilmu di atas dan jauh sekali daripada mengikat dalam tafsiran mereka bagi membuka ruang agar setiap orang boleh memberikan pandangan. Yang terakhir iaitu kebebasan menafsirkan teks Al-Quran. Dalam satu tulisan yang diketengahkan sebagai panduan para aktivis jaringan Islam liberal berjudul Al-Quran Edisi Kritis karya Taufik Adnan Amal memberi gambaran bahawa masih ada persoalan tentang kesahihan teks dalam Al-Quran. Aliran pemikiran Islam liberal ini beranggapan perlunya proses pemantapan teks Al-Quran untuk dinilai semula. Idea ini sangat disenangi oleh musuh Islam kerana ia sebahagian dari misi percaturan mereka bagi meruntuhkan tembok keyakinan umat Islam terhadap Al-Quran. Malah agenda untuk menimbulkan keraguan terhadap kandungan Al-Quran telah lama dilakukan secara serius oleh kalangan orientalis.
Terima kasih kepada panel kedua kita, Puan Nur Hazira. Jadi sebenarnya apa yang disampaikan oleh Puan Nur Hazira sebentar tadi berkenaan dengan ciri-ciri pemikiran Islam liberal ini adalah pemikiran sekular yang jauh dari nilai dan pemikiran yang disebarkan oleh para Nabi terdahulu. Mereka ini banyak mengkritik tentang dasar dan polisi agama apabila tidak sehaluan dengan pemikiran dan logik akal mereka. Jadi untuk soalan seterusnya kita tujukan kepada panel ketiga kita, iaitu Puan Maliana. Bolehkah Puan ceritakan berkenaan isu-isu Islam liberal yang terdapat di Malaysia? Okey, baiklah. Terima kasih kepada Cik Moderator iaitu yang bernama Ilisha Insyirah. Ya, betul? Okey. Ya, memang benar. Di Malaysia banyak isu-isu yang ditimbulkan oleh golongan Islam liberal ini. Jadi pada malam ini saya akan mengupas beberapa isu yang agak panas berkaitan Islam liberal ini. Ya, antara agenda golongan ini ialah memperjuangkan fahaman pluralisme agama dengan menyamatarafkan semua agama agar kedudukan agama Islam sebagai agama yang paling benar dapat dihapuskan. Menurut fahaman liberal, orang Islam tidak boleh meyakini hanya agama Islam sahaja yang benar, tetapi seharusnya mengiktiraf agama lain sebagai benar dan absah kerana semua agama yang memiliki konsep ketuhanan mengajar kepada kebaikan adalah sama-sama benar, kata mereka. Akibat daripada penularan fahaman pluralisme ini dapat dilihat golongan Islam liberal telah mengadakan satu sambutan kongsi raya, iaitu mereka telah menyambut perayaan agama secara bersama-sama di antara agama-agama yang ada di Malaysia seperti agama Islam, Hindu, Cina dan Kristian, sekalipun telah ditegur oleh mufti dan para ulama sebagai bertentangan dengan Islam. Namun golongan Islam liberal ini menolak dengan mengatakan mufti dan ulama itu sebagai jumud, kolot dan berfikiran tertutup. Selain itu, mereka juga mendesak diberikan hak kebebasan murtad untuk penganut Islam di Malaysia. Saya mendatangkan contoh seperti di dalam kes Lina Joy yang nama asalnya Azlina Jailaini telah menukar status agama Islam kepada agama Kristian. Di dalam kad pengenalannya, Lina telah membuat permohonan kepada Jabatan Pendaftaran Negara untuk menukar nama asalnya serta status agamanya kerana beliau telah memeluk agama Kristian dan akan berkahwin dengan pasangan yang beragama Kristian. Namun begitu, permohonan Lina tu hanya diterima untuk menukar nama sahaja dan tidak boleh menukar status agamanya. Oleh sebab itu, golongan Islam liberal ini tidak puas hati dengan keputusan tersebut dan mendesak agar penganut Islam diberi hak untuk murtad daripada agama tanpa sebarang tindakan undang-undang dan tanpa tertakluk dengan keputusan mahkamah. Mereka juga telah berhujah dengan mengaitkan satu ayat Al-Quran di dalam surah Al-Baqarah yang berbunyi, "Tiada paksaan dalam agama." Mereka mengatakan hak untuk kebebasan beragama oleh seseorang itu telah diakui sendiri di dalam Al-Quran tersebut. Di sini saya juga ingin mengatakan Islam liberal ini juga menyokong gerakan pembebasan wanita atau feminisme. Di Malaysia, persamaan gender ini adalah menjadi isu utama bagi gerakan NGO yang berlandaskan pemikiran Islam liberal sebagai agenda perjuangan mereka. Seperti contoh, Pertubuhan Sister in Islam mengatakan wanita boleh menjadi pemimpin dan imam. Hal ini dibuktikan lagi dengan tercetusnya kontroversi apabila salah seorang pejuang gerakan mereka, iaitu Aminah Wadud, seperti yang dikatakan oleh Profesor Umi, Aminah Wadud telah menjadi imam dan membaca khutbah solat Jumaat di sebuah gereja. Beliau menjadi imam dan membaca khutbah solat Jumaat di dalam keadaan setiap saf-saf solat Jumaat itu bercampur antara lelaki dan wanita. Antara isu-isu lain yang dibangkitkan adalah seperti pembahagian harta pusaka antara lelaki dan wanita, di mana mereka ni tidak berpuas hati apabila lelaki mendapat lebih daripada wanita. Selain itu, mereka juga menentang amalan poligami kerana menganggap poligami itu hanya relevan pada masa dahulu saja. Demi menjayakan hasrat mereka ini, mereka telah menafsir semula Al-Quran yang sudah jelas lagi nyata perbuatan mereka itu menyeleweng daripada agama Islam yang sebenar.
Saya juga ingin menjelaskan mengenai isu golongan Islam liberal, di mana mereka menentang penguatkuasaan undang-undang moral berteraskan agama kerana bagi mereka undang-undang tersebut telah melanggar kebebasan dan hak asasi manusia. Okay, saya letakkan contoh seperti tindakan pihak berkuasa tempatan dan Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan satu ketika dahulu pernah menahan para pengunjung Islam di pusat-pusat hiburan. Lepas tu telah mendapat bantahan keras dari Sistem Islam dan 50 NGO yang lain. Mereka telah mengemukakan memorandum kepada pihak kerajaan supaya tidak menggunakan pendekatan undang-undang untuk mengawasi akhlak rakyat kerana tindakan itu dianggap bercanggah dengan hak asasi manusia. Malah, mereka juga meminta agar pihak kerajaan membubarkan semua undang-undang agama yang menghalang rakyat daripada mengecapi hak asasi peribadi dan bersuara. Justeru hadirin sekalian, pemikiran apakah ini? Adakah ideologi ini yang akan diwarisi oleh anak-anak dan cucu-cucu kita? Adakah ini yang diingini oleh pejuang kebebasan? Jadi marilah kita sama-sama merenung akan bahayanya Islam liberal ini kepada umat Islam. Terima kasih kepada Puan Maliana selaku panel ketiga pada hari ini. Seperti yang dijelaskan oleh Puan Maliana, isu-isu Islam liberal ini tidak terlepas berlaku di Malaysia. Puak-puak golongan Islam liberal ini telah mencetuskan pelbagai kontroversi yang sepatutnya tidak sewajarnya dilakukan oleh seseorang yang menganut ajaran Islam. Isu seperti berkongsi raya antara pelbagai bangsa, seperti murtad ataupun puak Islam tanpa paksaan dan sebagainya ini sebenarnya boleh mendatangkan pelbagai fitnah agama lain terhadap agama Islam. Jadi seterusnya kita beralih soalan kepada panel pertama, iaitu Puan Umi selaku Timbalan Dekan Fakulti Contemporary Islam UNIZA. Mungkin Puan boleh jelaskan berkenaan isu Islam liberal yang mungkin berlaku dalam kalangan pelajar. Terima kasih moderator. Isu liberalisme turut hangat diperkatakan dalam kalangan pelajar, antaranya kemunculan pemikiran liberalisme dalam kalangan pelajar seperti Aminah Wadud. Saya berkongsi sedikitlah tentang siapakah Aminah Wadud dan kenapa beliau dikatakan seorang liberalisme. Aminah Wadud ialah seorang sarjana wanita Islam liberal dan feminisme. Dia menumpu pada tafsiran progresif kitab suci Al-Quran. Aminah Wadud dilahirkan pada 25 September 1952 di Bethesda, Maryland. Wanita ini telah mencetuskan perhatian serta kontroversi apabila telah menjadi imam solat Jumaat di Virginia Commonwealth University, New York pada 18 Mac 2005. Aminah kemudian menjadi imam di Oxford, England pula pada 2008. Aminah Wadud menjadi subjek hangat di dalam pembicaraan undang-undang Islam apabila beliau menjadi imam untuk solat Jumaat kepada 100 orang lelaki dan perempuan di Gereja Besar St. John the Divine di New York pada 18 Mac 2005. Tindakan beliau ini telah memecahkan tradisi Islam bahawa lelaki boleh menjadi imam solat lebih lagi bagi solat Jumaat. Jadi sebelum itu, 3 buah masjid telah menolak untuk dijadikan tempat bagi acara tersebut dan sebuah muzium yang pada mulanya bersetuju untuk menarik diri akibat dari ancaman bom. Tetapi Aminah Wadud bukan pertama kali mencetuskan kontroversi. Pada Ogos 1994, dia pernah menyampaikan khutbah Jumaat yang bertajuk Islam as English Surrender di Masjid Clement Main Road di Cape Town, Afrika Selatan. Akibat dari perbuatan beliau tersebut, terdapat usaha-usaha untuk menyingkirkan beliau dari Universiti Commonwealth Virginia di sebalik bantahan dan kritikan majoriti masyarakat Islam terhadap tindakan Aminah Wadud. Beliau turut masih mempunyai jemputan untuk bercakap dan menjadi imam untuk solat Jumaat. Pada 28 Oktober 2005, dia menjadi imam kepada lebih kurang 30 orang setelah menyampaikan syarahan di International Congress on Islamic Feminism, yakni Kongres Antarabangsa Feminism Islam di Barcelona, Spanyol. Majoriti masyarakat Islam menolak sama sekali wanita sebagai imam untuk solat Jumaat dan solat lain yang makmumnya terdiri daripada laki-laki. Merujuk hadis tentang Ummu Waraqah iaitu yang bermaksud dari Ummu Waraqah binti Abdullah bin Al-Haris Al-Ashari dan ia pernah ikut mengumpulkan Al-Quran, sedangkan Nabi Muhammad SAW telah
sekular ini perlu dipanteras daripada terus berleluasa dalam masyarakat Islam. Penjelasan yang menarik oleh Puan Umi, masalah Islam liberal ini juga berlaku dalam kalangan pelajar lepasan universiti. Sepatutnya mahasiswa perlu lebih berhati-hati dengan pemikiran sebegini. Pemikiran sebegini sebenarnya tidak hairan ataupun tidak pelik jika orang awam ataupun individu yang tidak terpelajar terjerumus dalam pemikiran ini. Namun, sebagai pelajar yang terpelajar yang berpendidikan ini perlu pandai membezakan pemikiran yang salah dan pemikiran yang benar di sisi agama Islam. Seterusnya saya tujukan soalan kepada Puan Hazira, panel kedua kita. Apakah cabaran Islam liberal dalam kalangan masyarakat khususnya kepada umat Islam, dan mungkin Puan boleh ceritakan sedikit usaha pihak JAIZ dalam menangani isu ini. Saya setuju dengan apa yang dikatakan oleh timbalan dekan kita sebentar tadi. Memang golongan liberalisme ini bukan sahaja berlaku dalam masyarakat umum yang kurangnya penghayatan agama. Bahkan ia juga terjadi dalam kalangan pelajar yang menuntut agama. Jadi ini merupakan satu cabaran bagi kami pihak JAIZ dan juga barisan NGO yang bertanggungjawab untuk menangani masalah ini. Antara cabaran yang dilalui adalah liberalisme akidah, yang mana liberalisasi akidah ini dilakukan dengan menyebarkan fahaman pluralisme agama, iaitu fahaman yang meyakini bahawa semua agama adalah sama-sama benar dan merupakan jalan untuk menuju kepada Tuhan yang sama. Ulil Absar Abdullah, penyelia jaringan Islam liberal di Indonesia, menyatakan bahawa semua agama adalah sama, semuanya menuju jalan kebenaran. Jadi Islam bukan agama yang paling benar. Kenyataan seperti ini membuatkan masyarakat, lebih-lebih lagi masyarakat Islam, akan keliru dan mula meragui dengan agama Islam. Cabaran yang kedua adalah liberalisasi Al-Quran, yang mana Islam liberal telah menggugat kesucian kitab suci Al-Quran dengan melakukan studi kritis terhadap Al-Quran. Kumpulan Islam liberal dalam kritik Al-Quran menggunakan metod pentafsiran bermeneutika, iaitu to understand the discourse just as well as even better than its creator. Pada awalnya, hermeneutika ini digunakan oleh pemikir barat untuk memahami kitab Bible, sebab kitab Bible merupakan kitab yang mempunyai banyak persoalan yang tidak jelas. Islam liberal menggunakan metod pentafsiran ini untuk mentafsirkan Al-Quran. Malahan, Nas Hamid Abu Zaid telah menjadikan hermeneutika dan textual criticism sebagai kaedah yang terbaik dalam mentafsirkan Al-Quran. Perkara-perkara yang timbul ini menyebabkan masyarakat yang kurang penghayatan tentang Islam terpengaruh dengan apa yang dikatakan oleh Islam liberalism. Kemunduran negara-negara Islam juga dikaitkan dengan pemikiran masyarakat yang mundur, jumud dan terperangkap dalam doktrin-doktrin Islam yang lama. Maka sewajarnya Al-Quran perlu ditafsir semula dan pintu ijtihad perlu dibuka seluas-luasnya. Pendokong pemikir Islam liberal berpendapat bahawa agama adalah faktor penghalang bagi mencapai kekuatan dan kemajuan. Namun, untuk menyelesaikan faktor penghalang ini, mereka berpendapat caranya ialah membuka dan membebaskan agama daripada ajaran dan tafsirannya yang sekian lama telah menjadi pegangan umat. Kelemahan dan kemunduran umat Islam dianggap berpunca daripada belenggunya kejumudan dalam mentafsir dan mempraktikkan agama Islam. Jadi antara usaha yang dilakukan oleh pihak kami dalam menangani Islam liberal ini, antaranya ialah JAIZ telah bekerjasama dengan MAIZ dan Jabatan Mufti Negeri Selangor dalam melaksanakan program penerangan secara berterusan berkaitan dengan fatwa tentang fahaman liberalisme dan pluralisme kepada pelajar sekolah, kaki tangan kerajaan dan orang awam. Selain itu, JAIZ juga telah melaksanakan satu program dan seminar yang berkaitan dengan liberalisme dan pluralisme. Pada tahun 2012, iaitu 28 Jun, pihak kami telah mengadakan satu seminar, iaitu Seminar Pemikiran Liberalisme dan Pragmatisme, iaitu hakikat semasa dan realiti. Yang mana seminar ni berlangsung selama sehari, telah membahaskan beberapa topik yang berkaitan dengan gerakan liberalisme.
kami bukan sahaja melakukan seminar terhadap orang luar, terhadap kaki tangan awam pelajar sekolah tentang fahaman liberalism ini. Bahkan kita juga bertindak terhadap golongan yang melakukan liberalism. Jadi antara usaha yang telah kita lakukan, iaitu Jabatan Agama Islam Selangor, salah satunya adalah penguatkuasaan secara berskala, yang mana kita mengadakan serbuan secara menyeluruh kepada golongan-golongan ini. Pada tahun 2014 iaitu 3 Januari, pihak kami telah merampas sebanyak 300 naskah kitab Bible yang mengandungi kalimah Allah. Dalam kitab itu juga dikatakan telah menulis dalam bahasa Melayu dan juga Iban. Sekian daripada saya. Terima kasih. Terima kasih kepada Puan Hazira. Seperti yang dijelaskan oleh panel kedua kita tadi, bahawa banyak cabaran yang berlaku berkenaan Islam liberal ini yang boleh menggugat kedudukan umat Islam dan agama Islam sendiri. Sungguh pun begitu, pihak JAIS juga telah melakukan pelbagai usaha dalam menangani dan membanteras serta membasmi gerakan ataupun golongan pemikiran Islam liberal ini. Seterusnya, apakah usaha pihak NGO iaitu ABIM ini dalam menangani isu berkenaan, dan mungkin Puan Malianah boleh kongsikan apakah cadangan yang boleh semua pihak lakukan dalam membanteras dan menangani Islam liberal ini? Okey, baiklah. Seperti pertubuhan-pertubuhan yang lain juga dari pihak kami iaitu ABIM sendiri, ABIM juga telah mengambil beberapa langkah dalam memberi tindak balas terhadap isu-isu Islam liberal ini. Seperti kami telah banyak menghasilkan kertas kerja, contohnya yang bertajuk Sikap Pemikiran dalam Menepani Pemikiran Liberal, yang telah dibentangkan di dalam Seminar Kebangsaan Isu-isu Liberal yang bertempat di Universiti Kebangsaan Malaysia UKM. Di dalam kertas kerja tersebut yang telah menggariskan beberapa persediaan kepada masyarakat Islam bagi menghadapi pemikiran bercorak liberal ini. Seminar ini juga diadakan adalah bertujuan untuk memberi lebih lagi pendedahan terhadap bahayanya Islam liberal ini. Selain daripada mengadakan seminar, pihak kami juga turut mengambil pendekatan dengan menunjukkan bantahan serta protes terhadap fahaman Islam liberal di Malaysia ini melalui kenyataan di media. Daripada ini dilihat media pada masa ini lebih pantas untuk menyebarkan maklumat. Selain daripada ABIM, ada juga NGO yang mengambil bahagian seperti Persatuan Ulama Malaysia telah banyak menerbitkan buku-buku berkaitan Islam liberal seperti Islam liberal, isu dan cabaran bagi menjelaskan bentuk-bentuk serangan Islam liberal kepada umat Islam. Selain itu, apa yang saya tahu, pihak Yadim juga dengan kerjasama NGO lain banyak menganjurkan program-program supaya dapat menyatukan wadah pemikiran dan membentuk persefahaman orang-orang Islam tanpa mengira ideologi dan kefahaman politik, serta mengukuhkan lagi akidah umat Islam. Di samping itu, Ikatan Muslim Malaysia iaitu ISMA turut terlibat bersama-sama membanteras Islam liberal ini. Mereka juga melakukan pelbagai usaha seperti mengadakan usrah, konvensyen wanita Islam nasional dan pelbagai lagi dalam menyelamatkan wanita agar tidak terpengaruh dengan fahaman feminisme yang berteraskan liberalisme ini. Baiklah, sebelum mengakhiri hujah saya, izinkan saya memberi beberapa cadangan yang boleh membantu dalam menangani penularan fahaman Islam liberal ini. Antaranya, saya mencadangkan penguatkuasaan undang-undang. Pada pendapat saya, satu enakmen undang-undang khas perlu digubal oleh kerajaan Malaysia dalam membasmi fahaman Islam liberal ini. Di dalam hal ini, kerajaan perlu tegas dan bertindak segera dalam menyekat fahaman ataupun ajaran yang mampu mengacam akidah umat Islam. Selain itu, di peringkat institusi juga seperti institusi pengajian tinggi boleh mempelbagaikan kaedah pembelajaran dan pengajaran seperti pembelajaran, komuniti dan industri. Di samping itu, penyelarasan daripada segi penawaran kursus, sukatan dan penggunaan bahan asas bacaan bagi mewujudkan kesatuan pemikiran dalam kalangan mahasiswa-mahasiswa Islam di peringkat serantau. Baiklah, pada pendapat saya juga, tindakan media massa sama ada televisyen ataupun radio perlu mempelbagaikan lagi program-program berbentuk keagamaan.
Pihak media massa juga boleh membantu kerajaan dengan mempromosikan perihal bahayanya fahaman Islam liberal melalui iklan-iklan dan sebagainya, supaya masyarakat ini boleh sedar akan perihal itu. Tindakan ini lebih mudah dilakukan melalui kemajuan ICT yang dikecap pada hari ini. Baiklah, akhir sekali, peranan kita sendiri sebagai hamba Allah di muka bumi ini. Kita sebagai umat Islam mestilah mendalami ilmu agama kerana ia menjadi asas penting dalam meningkatkan keimanan seseorang Muslim itu. Pengamaian ilmu agama akan memudahkan lagi anasir luar untuk merosakkan akidah kita. Jadi, itu sahaja cadangan saya. Terima kasih. Terima kasih kepada panel ketiga, Puan Maliana. Kita dapat lihat bahawa semua pihak, baik kerajaan maupun swasta ini berganding bahu bersama-sama dalam menumpaskan dan memerangi golongan Islam liberal ini. Hal ini kerana kita sebagai umat Islam wajib menjaga kehormatan dan kesucian agama Islam agar tidak sewenang-wenangnya dicampuri oleh ideologi dan pemikiran sekular yang bakal merosakkan iman umat manusia. Masyarakat juga perlulah memainkan peranan yang efektif dan mengambil tahu, bukan sekadar untuk diri sendiri, malah saling mengingatkan antara satu sama lain tentang bahayanya gerakan ini dan betapa pentingnya untuk kembali dan memahami ajaran Islam. Allah Subhanahu Wa Taala telah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 208 yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam agama Islam secara keseluruhan, iaitu dengan mematuhi hukum hakamnya, dan janganlah kamu menurut jejak langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuh bagi kamu yang terang lagi nyata. Oleh itu, sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada ketiga-tiga panel kita kerana sudi meluangkan masa bersama-sama kita pada hari ini. Sampai jumpa pada episod forum seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.